Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita sedang nak masuk ke dalam kota kota Konstantinopel tu. Kita menziarahi iaitu ziarahi cicit kepada Rasulullah SAW. Yang terletak di dalam tembok ni adanya cicit Rasulullah. Ada dua orang. Jadi sama-sama kita saksikan sejarah yang akan diceritakan oleh Encik Muhammad Nizam berkenaan dengan cicit Rasulullah SAW. Macam mana boleh sampai ke sini? Ada sejarah dan kisahnya. Jadi saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di pekarangan Masjid Sembul Effendi. Diberi nama sempena nama seorang wali ataupun syekh tarikat yang menjumpai makam cicit Rasulullah ni melalui mimpi beliau pada tahun Hijrah 1227. Jadi sedikitlah seringkas macam mana cicit Rasulullah ni boleh sampai ke Istanbul. Nama mereka adalah Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Sakinah, anak kepada Sayyidina Husain, cucu kepada Sayyidina Ali, cicit kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka datang ke sini ni ada dua versi lah. Yang pertama, mereka lari pada tanah air mereka disebabkan pembubaran kerajaan Umayyah kan, dan datang ke Istanbul ni bersama dengan rombongan para sahabat yang nak menagih hadis Rasulullah kan. Kalau ikutkan rombongan para sahabat yang datang ke Istanbul ni ada tiga. Jadi Allahu a'lam mana satu rombongan yang mereka ikuti, tapi yang dimaklumkan mereka dari dalam sejarah mereka sampai ke Istanbul mengikuti rombongan para sahabat dan mereka tinggal di sini kan. Pada zaman tu pula ikut sejarah Gubernur Byzantine nak ambil mereka berdua ni kahwinkan dengan anak dia lah, dan diberi masa 40 hari untuk beri jawapan adakah setuju atau tidak. Dan mereka Islam kan. Jadi mereka berdoa minta pertolongan kepada Allah supaya Allah berilah jalan dan tolonglah kan. Akhirnya di penghujung hari ke-40 tu Allah ambil lah nyawa mereka. Mereka ditangkap bersama dengan isteri Sayyidina Jabir bin Abdullah dan akhirnya dikebumikan di sini. Ikut khabar angin satu lagi, selepas perang Karbala mereka datang ke Byzantine selepas mereka berdua ni dijual di pasar hamba. Waktu tu puteri Raja Byzantine datanglah, maksudnya ke pasar tu, pasar hamba tengok kan, dan Allah buatkan dia jatuh hati melihat Sayyidah Fatimah dan Sakinah ni lah. Lalu dia beli, dan setelah dia beli tu dia tahu pula mereka berdua ni adalah daripada keluarga Islam yang besar lah, dari kaji punya pada keluarga Rasulullah. Jadi dia letakkan di gereja dan dia berniat untuk nak murtadkan, masuklah Kristian. Tapi sebaliknya Allah takdirkan puteri Byzantine tu yang masuk Islam akhirnya, dan ramai di kalangan orang-orang puteri-puteri dalam gereja tu yang masuk Islam oleh mereka yang memperjuangkan Islam secara senyap lah dalam gereja tu. Dan akhirnya mereka dikebumikan di sinilah. Itulah sedikit secara ringkas kisah bagaimana makam cicit Rasulullah berada di Istanbul, khususnya lagi dalam tembok kota Konstantinopel. Sebab susah. Biasa kita kalau nak dengar sejarah awal para sahabat yang masuk dalam tembok ni susah kan. Tapi mereka ni ada, rupanya mereka sebelum lagi zaman Byzantine lagi dah perjuangan mereka tu dah berada dalam ni lah. Sedikit bagaimana diceritakan Syekh Sembul Effendi ini dinampakkan dalam mimpi beliau. Di sinilah makam cicit Rasulullah Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Sakinah. Dalam mimpi itu sebenarnya ditunjukkan makam ini terletak di sebelah sebatang pokok. Di belakang saya ini adalah sebatang pokok yang umur dia lebih kurang 2000 tahun. Dalam mimpi itu ditunjukkan di sebelah pokok inilah terletaknya makam Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah. Syekh Sembul Effendi ni pula dia
adalah guru, syekh tarikat dan guru besar lah, guru ilmu. Tempat-tempat dia mengajar tu di Hagia Sophia, di Masjid Abu Salim. Dia punya waktu dia berberanan tu antara zaman Sultan Fatih, zaman Sultan Bayezid anak Sultan Fatih, dan cucu Sultan Fatih. Tiga sultan sebenarnya ni waktu perjuangan tu waktu tu. Dan dia ada mimpi. Dan mimpi tu ditunjukkan satu tempat di sebelah sebatang pokok. Itulah pokok tu. Pokok tu muda 2000 tahun. Ada pokok tu. Besar lebih. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit tambah maklumat yang kita baru sahaja dapatkan tadi dengan orang Turki yang datang untuk berbual dengan kita. Di antaranya kita tanyalah sejarah tentang bagaimana makam Cicit Rasulullah berada di Istanbul. Jadi sama sejarah yang macam kita ceritakan tadi, cuma sedikit tambahan. Beliaulah anak perempuan kepada Raja Byzantine. Nama dia adalah Katerina. Beliaulah yang membeli Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah di Pasar Hamba. Dan mengikut cerita Pak Cik tadi, sebelum dia masuk Islam, banyak dia maksudnya Sidikah Hatun ni sangat suka buat kebaikan, memberi infak harta dan sebagainya lah, dan suka buat kebaikan, dan atas tu Allah berikan hidayah dan menerima Islam. Nama dia sebenarnya adalah Katerina. Setelah dia menerima Islam, nama ditukar menjadi Sidikah Hatun. Itulah sedikit perkongsian. Ini untuk sedikit maklumat lah. Syekh Sunggul Baba ni lahir pada tahun 1452 dan meninggal pada 1529. Maksudnya beliau lahir setahun sebelum kota Konstantinopel ditawan oleh Sultan Fatih, dan beliau wafat pada 1529. Lepas tu ketika umur beliau 77 tahun lah. Jadi dalam fatrah umur beliau ni lah diizinkan Allah bertemunya beliau dengan makam Cicit Rasulullah melalui mimpi lah. Melalui mimpi yang adanya makam Cicit Rasulullah tu di bersebelahan pokok besar yang berumur 2000 tahun yang kita tengok tadi di sebelah sana. Ya Alhamdulillah, semuanya setelah ada maksud Tuhan, dan ada keberkatan yang sangat-sangat kita boleh ambil untuk sama-sama mendapat rasa-rasa lah, rasa hamba, rasa bertuhan di atas segala apa yang telah Allah izinkan berlakunya ke atas dunia ni. Tentunya semuanya ada maksud dan tersurat untuk sama-sama belajar untuk dapat ilmu lah, dan juga mendapat rasa-rasa, khususnya rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Jadi sekian sajalah perkongsian untuk kali ini. Assalamualaikum.